Assalamualaikum, saya Hairul Bikul. Okey, so sekarang ni kita dengan Chef Ikin, Cikgu Ikin dekat Giat Maramua. Hari ni ada special menu Cikgu nak share kan. Menu apa Cikgu? Creamy chicken Alfredo. Okey, masakan western. Okey, jom kita tengok apa yang Cikgu Ikin nak buat ataupun macam mana resepi Cikgu Ikin ni. Jom. So, sambil-sambil kita belajar memasak dengan Cikgu Ikin ni. Okey. Sambil-sambil tu kita berkenalan lah dengan Giat Maramua ni. So ini adalah tenaga pengajar ataupun Cikgu Ikin yang mengajar khusus masakan. Ya, betul. Betul. Nama sebenar dia? Masakan dan pramusaji. Masakan dan pramusaji. Okey. So dalam khusus masakan ni berapa lama juga khusus ni ditawarkan? 6 bulan. 6 bulan. So dalam tempoh 6 bulan ni apa yang diorang akan pelajari ni dalam khusus masakan ni? Okey, dalam masa korang 6 bulan ni kita akan belajar pelbagai menu dari segi masakan western, masakan Malay, tempatan kita, etnik daripada Thailand. Okey, kita ada Indian cuisine dan juga Chinese cuisine. Wow, banyak So hari ni cikgu nak sharekan untuk masakan western. Ya, betul. Masakan western dan nama dia? Creamy chicken Alfredo. Okey, jom cikgu mulakan. Okey, sekarang ni tengah buat bowl apa ni? Tengah panaskan apa ni? Sekarang ni kita tengah rebus pasta kita lah. Hari ni kita pakai fettuccine. Okey, angkat sikit pasta dia. So siapa-siapa yang baru masuk ni boleh tak bantu kita share sebab ini resepi yang paling marvelous daripada Cikgu Ikin. Okey, jom kita tengok. So first kali memang kena rebus dulu ya, pasta betul, dia ni. Kita rebus pasta dulu. So macam mana kita nak masa rebusan ni, dia rebus dengan air tawar saja ke ataupun kena letak garam ke, kena letak pencukup rasa ke apa ke? Soalan yang tepat. Okey. Kebanyakan kita biasa kalau kat rumah kita akan rebus pakai air kosong saja kan? Betul. Ataupun orang nak senang. Tapi kita kat sini kita belajar kita letak sedikit minyak dan juga garam. Okey, tujuan kita letak minyak tu supaya kita punya spaghetti tu tak melekat lah. Okey, spaghetti tak melekat, garam kasih spaghetti tu ada rasa sedikit. Ya, betul. Pasta tu rasa. So nak tahu dia dah kadang-kadang kita masak, saya ni minat masak juga sebenarnya. So kadang-kadang bila kita masak ni dia terlampau overcook, terlampau lembik. Betul. So dia kadang-kadang masih lagi keras. So macam mana kita nak tahu spaghetti yang kita rebus ni dia cun-cun je. Okey, kita untuk pasta ni kita akan sebut dia al dente. Sama ada separuh masak macam tu. Tapi bukanlah dalam keadaan kita tak boleh makan. Okey, kita tengok dekat pasta tu kita boleh putuskan, kita tengok kalau ada kesan tepung tu maksudnya belum separuh. Maksudnya kita picit dia macam tu. Ya, betul. Kita putuskan sikit. Itulah namanya tips. Itu namanya tips untuk tahu yang pasta tu dah cantik-cantik untuk dimakan sajalah macam tu. Kira tips yang senang lah. Kita kat rumah pun boleh buat. Picit dia macam tu. Ya, kalau betul. Putus kalau tak ada tepung bermaksud dah okey. Dah masak. Okey, macam tu. Kalau dapat cikgu buat demo bagus juga. Biar dia pandang melecuh kan kita. Okey, jom. Bantu kita share sebab apa? Kejap lagi Cikgu Ikin nak sharekan kita menu western iaitu spaghetti chicken Alfredo. Creamy, ada creamy. Creamy chicken Alfredo. Saya ni memang masalah pun memori singkat. Okey. Memori saya boleh ingat dalam masa 1 minit je. Lepas 1 minit saya dah lupa dah. Okey, so next step cikgu. Okey, sambil kita tunggu kita punya pasta masak, kita boleh siapkan barang dia punya sote dia lah ataupun tumisan dia. Okey, jom. Kita panaskan dulu. Panaskan. Kita tengok. Anda beruntung hari ni Hari ni minggu ni saya buat slot. Kita memang minta cikgu yang buat. Okey. So, kita tengok panaskan dulu. Okey, letakkan sikit. Ini untuk kuantiti di berapa orang makan? Ini untuk seorang makan lah. Yang tengah buat ni Chef Adam. Okey, ini Chef Adam pelatih Giat Mara kan? Ya, pelatih semasa kita. Pelatih semasa Giat Mara. So bermaksud sesiapa yang nak masuk Giat Mara, nak belajar masakan macam ni lah, western, Malay, apa tadi cikgu sebut tadi semua tu, sebenarnya untuk Giat Maramua ada khusus masakan. Okey, siapa nak belajar tu boleh datang ke Giat Maramua. Tetapi saya dimaklumkan dah penuh cikgu untuk sesi ni. Ya, betul. Untuk sesi ni dah penuh. Sedih full. Sebab apa? Khusus masakan dekat Johor tak banyak tau. Untuk negeri Johor tak banyak. Okey, apa yang dimasukkan ni? Macam bawang putih je. Okey, ini adalah bawang putih yang dah dicincang lah. Okey, bawang putih dicincang. Ini kalau macam ni agak-agak kuantiti dia berapa banyak ni cikgu? Ini boleh dalam 2 atau 3 biji lah. 2-3 biji? 2-3 ulas, sorry. 2 biji besar sangat. Okey. Okey, kita sote dia sekejap. Okey, tumis dia sampai jangan kalau macam kita orang Melayu kita nak sampai naik bau sampai brown. Ini tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Cukup sekejap je. Okey, lepas tu kita masukkan bawang Holland lah. Bawang Holland. Kalau ganti bawang merah India? Pun boleh juga. Boleh juga. Tapi nak sedap Holland lah.
paling nak sedap Olen sebab Olen dia ada manis sikit. Okay, cuma kita punya konsep hari ni mudah dan kita boleh masak sendiri kat rumah. Okey, saya suka DIY. Okey. So, tumis dulu bawang putih. Masukkan. Lepas tu kita masukkan bawang Holland. Sikit je. Okey, sedikit sahaja bawang Holland. Okey, jom. 225 orang tengah live dengan saya. Tolong share hari ni Cikgu Ikin. Zolat Cikgu Ikin kan? Cikgu Ikin daripada Giat Maramua nak sharekan menu masakan spaghetti chicken creamy Alfredo. Wah. Okey, jom. Tengok. Okey, tumis dahulu. Okey, tak payah besar. Kecil je. Okey, api jangan besar lah. Kita tak nak hangit. Okey. So tumis pakai minyak masak ke minyak zaitun? Jangan buat macam pakai minyak zaitun. Mestilah pakai minyak zaitun sebab kita dalam masa kita belajar, kita juga nak titipkan untuk makanan sihat. So cikgu gunakan minyak zaitun so tumis pakai minyak zaitun. Kalau kita nak pakai butter, boleh? Butter pun boleh. Lagi sedap lah. Lagi sedap lah. Pakai butter cow apa semua tu kan? Okey. So kemudian kita letakkan cooking cream kita lah. Kita pakai yang ni. Bukan santan ya? Bukan. Cooking cream. Kalau santan kan dia jenis lemak pula. Okey. Okey. Cooking cream masukkan. Wah, bau pun dah sedap dah kat sini. Okey, zoom out sikit. Jangan kasih cikgu buat. Nampak? Okey, macam tu. Nampak So masak sampai mendidih. Sampai dia mendidih. Okey, lepas tu kita stop. Kita ambil pasta yang dah masak tadi. Kita masukkan. Kemudian dah siap. Itu saja. Senang je. Senang je. Kau orang kat rumah pun boleh buat sendiri. Dah lapar ni. Terus lapar padahal tadi mencekik dekat hotel, kau-kau kata. Okey. So sampai mendidih lah juga. Ya, betul. Dia kalau pakai cooking cream ni, kalau kita gantikan macam susu cair, boleh juga kalau korang nak rasa yang lain daripada yang lain. Pun boleh juga. Okey. Semua yang ni kita belajar basic, memang asas dia lah. Okey. Alright. Okey, sambil-sambil tu kita tengok kita punya pasta dah masak ke belum. Okey. So tadi kita dah rebus kita punya pasta tu. Okey, sikit lagi pasta biar dulu. So ini adalah salah satu menu yang diorang akan pelajari dekat dalam Giat Maramua, iaitu menu western. Menu western ni maksudnya diorang akan buat macam ni lah, buat pasta. Ada buat chicken chop tu? Ada? Chicken chop. Ada chicken chop, ada. Kita ada buat beef. Ikan, kita boleh buat fish and chips. Maksudnya menu untuk western ni keseluruhan lah. Yang biasa kita order tu lamb chop, chicken chop, steak, apa-apa semua tu. Senang cakap, mana dalam kategori western akan belajar di Giat Maramua ni. Betul. Itu untuk menu western lah. Sebab kat sini dia bukan belajar western saja, dia akan belajar Malay food. Betul. Malay food saya dimaklumkan belajar buat nasi biryani. Nasi biryani ada, nasi lemak, set nasi lemak. Kita ada buat nasi minyak. Itu semua masuk dalam modul yang belajar dekat Giat Mara ni. Okey, sebenarnya syarat masuk Giat Mara ni sangat-sangat mudah. Okey, syarat dia hanyalah 15 tahun ke atas. Ya, betul. Boleh membaca. Betul. Boleh menulis. Betul. Dan juga boleh mengira. Saya tambah lagi satu M, minat. Cukup 4 kategori ni dah boleh masuk dah. Cuma untuk sesi Julai ni untuk Giat Maramua dah tutup. So siapa-siapa yang nak masuk boleh daftar awal. Kalau anda lihat sekarang ni memang full lah dia punya pendaftaran dia. So jadinya jangan terlepas peluang masuk ataupun daftar awal untuk sesi Januari. Jom kita tengok sini. Fokus pada masakan. Saya je bebel, tak apa. Okey, pasta kita dah masak. Pasta dah masak. Okey, kita boleh angkat lah. Angkat, letak dalam bowl saja ke? Ni kuali ni untuk apa cikgu panaskan? Okey, yang ni sebabkan kita creamy chicken Alfredo, kita akan masak kita punya ayam pula lah. Okey. Tadi ni ayam. Okey, ni ayam dia yang saya dah marinate. Ini kita ambil bahagian dada lah. Okey. Marinate, bahan marinate senang je. Kita perap pakai paprika, oregano dan juga garam. Oh, itu je? Itu je, simple je. Barang memang ada kat dapur. Berapa lama nak kena perap? Ikut pada masa kita lah. Kalau awak nak makan besok, boleh marinate malam ni. Kalau nak marinate sekejap pun okey je. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu grill? Lepas tu kita grill dulu. Okey, first kita masukkan bahagian kulit dulu lah. Masuk grill dekat bahagian kulit dulu? Ya. Okey. Okey, nampak menyelerakan. Saya tak pernah order menu ni. Ayat budak sekolah nak mintaan. Sorry. Okey, nampak menyelerakan ni. Kalau kita dapat sebut sekali lagi nama menu yang cikgu Ikin Cikgu Ikin tengah kongsikan ni.
spaghetti creamy chicken alfredo. okey. Saya ni macam saya cakap lah kan. Okey. So dia punya sos dia dah siap. Okey. Sekarang ni tengah grill dia punya ayam dia. Betul. Lepas tu dia punya spaghetti pun kita dah angkat dah. Okey, kita tengok. Oh, best best belajar dekat Giap Mara ni kan. Best belajar dekat Giap Mara ni. Dia belajar buat betul-betul punya. Situasi real punya, bukan belajar atas kertas sahaja. So lepas belajar je diorang makan. Betul. Kan? Diorang makan kan? Betul. Tengok sehat macam saya. Lepas sedap ke tak sedap diorang kena makan. Okey. Sedikit information Giap Mara Muar ni dia ada 3 kursus yang ditawarkan. Yang pertama ni lah kursus masakan. Yang kedua adalah kursus iaitu kursus bakery, macam kursus buat roti apa-apa semua. Nanti saya akan bawa anda ke sana. Dan yang ketiga adalah kursus jahitan pakaian wanita. InsyaAllah saya akan bawa ke 3 kursus yang ditawarkan ni. Tetapi sekarang ni kita tengah fokus ataupun tengah belajar menu masakan daripada Giap Mara Muar, iaitu Cikgu Ikin, Chef Ikin. Tengok ni. Okey. Kita tengah grill. Kalau goreng boleh Cikgu? Goreng tak sedap lah. Kurang lah. Kurang lah. Sebab kita kan tema kita makanan sihat. Kita pakai juga minyak, tapi pakai minyak zaitun tadi lah. Zaitun tadi lah. Olive oil lah. Ya. Okey. Kenapa kena grill kulit dulu? Kenapa tak boleh terus grill dekat bahagian daging? Ini kita punya, orang kata memang kita untuk asas masakan lah. Apa-apa jenis protein yang kita masak, kita memang kena masak kulit dulu, barulah kita terbalikkan isi. Itulah yang kadang-kadang belajar ni korang kena tanya. Jangan tengok je cikgu buat. Kena dapat anak murid macam saya ni, pening cikgu. Okey. Alright, so kita dah terbalikkan. Okey. Okey, color dah cantik dah. Color dah cantik dah. Siapa-siapa nak belajar ni boleh terus share video ni, share dekat wall anda supaya nanti anda tak terlepas. Sebab kalau anda lihat tadi proses masakan dia ni sangat simple. Untuk buat dia punya sos dia ni tadi yang saya dapat lihat lah. Okey, insya-Allah saya rasa saya boleh buat bawang putih, bawang Holland ditumis dengan minyak zaitun ataupun olive oil, samalah benda tu. Tumis, jangan terlampau garing sangat. Lepas tu cuma letak krim cooking cream. Letak cooking cream. Lepas tu bergantunglah berapa banyak anda nak buat dia punya sos. Betul. Masak dia dah mendidih, dah boleh dah tutup dah. Tapi tadi tak ada letak garam, cukup rasa semua tak ada kan? Tak ada, belum lagi. Belum lagi. Ujung-ujung nanti baru kita letak. Ada apa-apa nanti bahan? Dapat kita tunggu ujung-ujung lah. Saya dah tak sabar ni cikgu. Okey, sambil kita nak tunggu ayam kita masak, pelatih saya akan sambung lah. Dia pekat sendiri cikgu ya betul. Itu sebab kita kena main dengan api lah. Api jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okey, kita tengok dah mendidih. Kemudian kita boleh masukkan pasta kita. Sambil-sambil tu kalau saya tanya cikgu sikit soalan. Boleh. Dalam tempoh 6 bulan ni, diorang belajar semua menu-menu yang cikgu sebut tadi tu. Diorang keluar nanti diorang akan dapat sijil apa cikgu? Okey, kita akan mereka akan dapat sijil profesional Giap Mara. Okey, profesional Giap Mara. Dengan sijil SKM lah, sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Sijil kemahiran Malaysia tahap 2, SKM. Ya betul, SKM kita panggil. Okey. So, kursus dekat sini untuk kursus masakan ada 6 bulan. Okey, so anda akan dapatlah sijil SKM. Tapi kat sini nanti saya akan terangkan. Kalau lepas anda dah belajar 6 bulan kat sini, anda nak ambil kursus lanjutan 3 bulan untuk buat pastry lah, untuk buat pencuci mulut ke, nak buat roti-roti ke apa semua. Sebenarnya Giap Mara ada kursus macam tu. Nanti saya akan bawa anda ke bengkel bahagian untuk buat roti, buat apa-apa semua tu. Okey. Tengok dah cantik brown dia cantik dia punya color dia ni. Kalau kita nak gantikan bahagian ni ke bahagian lain, macam kita nak gantikan bahagian kepak ke, nak gantikan boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma bahagian ni dia cepat masak lah sebab dia daging je kan? Betul. Okey. Brown dah cantik. Dah cantik dah. Crispy dah dia punya kulit. So ayam ni dia marinate, tadi cikgu kata letak paprika, letak oregano dengan garam. Itu saja Itu saja. Okey. Okey, cantik.
Okay, kita tengok pasta kita. Oh, dah masuk dah dia punya tu. Dah masuk dah pasta. Okey. Alfredo ni dia berbeza sikit lah dengan kita biasa makan dekat restoran tu kat mana-mana, carbonara kan. Kalau carbonara dia lebih bersos. Kalau Alfredo ni dia pekat sikit. Nampak macam carbonara kan? Itulah beza. Beza rasa dia? Betul. Kalau rasa lebih kurang sama, cuma Alfredo ni dia lebih pekat. Rasa dia lebih creamy, lebih rich lah rasa dia. Okey. Ni kita boleh kecil rapi sikit. Bro, ada rasa macam nak makan? Telur tak? Aku bukan cakap sini saja keluar. Dengan sini-sini sekali keluar. Panas. Okey. Sikit lagi. Kita belajar menu hari ni. Buat spaghetti creamy chicken Alfredo. Bunyi pun dah macam Itali sikit kan. Okey. Cik dah. Tak sabar, saya tak tahu, saya tak nampak lagi gambaran ni. Ayam ni dia nak letak macam mana ni? Saya tak nampak lagi gambaran ayam ni nak letak macam mana ni. Mana perasa? Okey, siapa yang tengah live dengan saya ni, kalau ada soalan nak bertanya tentang Giat Mara, ada soalan nak bertanya tentang macam mana cara syarat nak masuk Giat Mara ke apa ke semua, anda boleh tanyakan, anda boleh ajukan soalan ni. Okey, tapi siapa-siapa yang berminat nak masuk Giat Mara sebenarnya sangat simple. Giat Mara seluruh Malaysia ada 231 Giat Mara. Seluruh Malaysia, Giat Mara ada banyak bidang yang ditawarkan sebenarnya. Okey, sekarang ni masukkan perasalah, kita pakai garam saja. Garam saja ya. Okey. Ramai yang terliur ni. Mestilah. Okey, mestilah telur. Okey. Menu senang, simple, tak perlu susah-susah untuk buat dia ni. Biasa kalau kita bahagian ayam mesti kita kurang bahagian dada kan. So mungkin yang ni boleh buka ke selera korang, makan lagi bahagian yang lebih sihat lah. Biasa kita panggil untuk bahagian dada kan. Bahagian dada lah, kurang lemak. Kalau dah macam ni, siapa je tak telur? Oi, saya tadi kenyang, lapar balik dah. Okey. So dekat Johor ni, saya tak sure sebab saya belum pusing habis. Johor ada 26 Giat Mara seluruh Johor. So dari 18 saya dah jalan. Ini salah satu khusus yang ada khusus masakan, hanya ada di Muar. So seluruh Johor, siapa-siapa yang nak datang belajar boleh datang ke Muar untuk khusus masakan. Kita tengok Chef Ikin buat apa ni? Chef Cikgu Ikin potong. Jadi kita nak potong untuk nak tengoklah bahagian tengah dia dah masak ke belum. Okey, sikit lagi. Okey. Itu adalah tips lah. Okey, tips. Belah sikit tengok situ lah. Ya, betul. Okey, macam tu. Okey. So khusus masakan di Muar. Okey. Dia memang akan merangkumi banyak modul lah. Dia akan belajar western, dia akan belajar Malay food, dia akan belajar macam-macam menu lah dekat sini. So maklumat lanjut, anda boleh berhubung dengan Giat Mara Muar untuk tanya macam mana cara nak masuk kursus ni. Okey? Macam mana cara nak masuk kursus ni. Untuk sesi Julai ataupun sesi kedua tahun 2022 dah tutup, dah penuh. So jadi siapa nak boleh daftar awal untuk sesi 2023. Jom kita tengok sini. Apa ni dia nak buat cikgu? Okey, yang ni kita nak serve bahagian bila dah siap. Serve maksudnya nanti diorang bukan sekadar belajar masak saja. Ya, betul. So yang ini dia panggil apa cikgu? Kalau macam kita dalam kerja-kerja buat pembinaan aircon apa semua ni, kita panggil finishing. Okey, yang ini dia panggil apa ni? Okey, yang ni kita panggil plating. Plating. Yeah. Dalam bahasa dia panggil plating. Betul. So dia akan belajarlah buat ni. Betul. Okey. Yang ni kita memang akan bagi pelatih. Lepas diorang masak, diorang akan plating sendiri, hias sendiri. Diorang punya hidangan ikut kreativiti diorang sendirilah. Okay. Sebab lain orang lain kan kreativiti. Benda ni yang akan membuatkan benda tu jadi mahal. Betul. Betul. Kadang-kadang kita tengok pergi restoran 5 star ni. Restoran 5 star ni apa, makanan dia secoek je, harga dia nauzubillah. Betul kan, sebab apa, dia punya perhiasan dia tu, art dia orang tu tak boleh dibeli mana-mana. Betul. So teknik dia pintal dia. Pintalkan dia kat sini. Okey, kita tolak macam ni. Kita tarik, letak, kemudian kita pusing ke pinggan ni. Okay. Cikgu ada bawa mana-mana pelatih pergi ke mana-mana pertandingan kemahiran ke untuk wakil Giat Mara ke apa? Ada, kita ada pergi World Skill. Ada sampai ke World Skill? Ada. Untuk Giat Mara Muar ni, dia punya wakil? Cikgu bawa lah. Cikgu partner saya yang bawa. Partner seorang lagi. Okey, untuk maklumat semua, Giat Mara ni sebenarnya dia
juga menghantar wakil-wakil ke ASEAN Skill, World Skill. Macam saya sendiri, sebenarnya saya adalah salah seorang pelatih Giat Mara yang memiliki sijil tangan emas. So saya tangan emas sebenarnya. Saya tangan emas dalam bidang aircon pada tahun 2004. Oh, so jadinya ni bukan calon orang. So jadinya untuk khusus masakan pun ada kan? Maksudnya anda berpeluang untuk mewakili Giat Mara sekiranya anda masuk Giat Mara. So siapa-siapa yang nak jadi nak masuk pertandingan World Skill ke ASEAN Skill apa semua, langkah pertama masuk je dulu Giat Mara, belajar, nanti cikgu tengok anda punya komitmen. Kalau komitmen anda bagus apa semua, cikgu akan gilap anda untuk mewakili Giat Mara, mewakili Malaysia ke ASEAN Skill ataupun World Skill. Bila anda dapat World Skill, anda dah tak pakai topi putih, hitam lagi dah. Pakai topi putih lagi lagi tinggi. So lepas tu boleh demand kerja gaji mahal. Lepas tu buat apa ni? Okey, lepas ni kita tunggu ayam kita lah. Kita tunggu ayam kita masak. Okey, lepas tu kita akan slice dia, kita akan susun cantik. Oh, bukan letak seketul macam tu lah. Oh, ingatkan letak tu. Dia fikir macam mana aja gua nak buat dengan ayam dia ni. Okey, lepas tu hiasan-hiasan dia tu dah prepare. Hiasan kita akan pakai Parmesan cheese lah. Tabur cheese pula. Ya, betul. Okey. So rasa dia akan lebih creamy, akan lebih rich lah, dengan rasa lemak, rasa manis, rasa savory daripada ayam tu. Dia akan campur kat situ. Kalau nak tahu kena tunggu. Kena tunggu. Sambil-sambil kita nak menunggu ayam tu siap masak apa semua cikgu. Okey, boleh. Okey. Kalau orang nak belajar khusus jangka masa pendek. Contoh saya ada restoran. Saya tengok menu cikgu ni sedap tau. Saya nak ajar saya punya chef, saya nak ajak saya punya tukang masak ni belajar satu-satu menu dekat sini ataupun belajar satu-satu resepi tu, boleh ke kat sini? Maksudnya khusus jangka masa pendek, belajar dalam 2 hari 3 hari apa semua? Boleh, kita ada juga sediakan. Kita ada TOD, yang ni nama dia lah. TOD ada training 3L, on demand. Dan juga 3L lah. 3L. Memang kita ada ajar modul-modul yang spesifikasi lah. Kita tengok daripada apa yang orang trending sekarang. Macam tu. Okey, senang cakap, bahasa mudah fahamnya, sesiapa yang nak belajar khusus jangka masa pendek, sebenarnya Giat Mara ada khusus jangka masa pendek. Boleh datang terus ke Giat Mara, okey, untuk bertanya khusus jangka masa pendek tu macam mana, ada tak yuran dia, macam mana cara nak mendaftar apa semua. Ada. Datang je terus. Okey, datang je terus. Okey. Dah nak siap dah tu. Dah nak siap dah tu kita punya ayam grill kita ni. Okey, kita double check. Okey. Dah. Cantik dah tu. Cantik dah. Okey. Jom, tak sabar dah ni. Saya yang dah tak sabar ni. Kita yang dah tak sabar dah ni. Okey, nampak diorang belajar. Okey, macam saya pun ada pengalaman bekerja di salah sebuah hotel di Johor Bahru kan. Kalau saya masuk kitchen ni, kita nampak real situasi. Macam mana duduk kat dalam hotel, macam ni lah sebenarnya. Ya, betul. Setup dekat dalam mana-mana restoran mewah ataupun di mana-mana hotel, macam ni lah setup yang bermaksud. Diorang belajar dalam situasi yang sebenar. Okey, dengar bunyi dia? Dengar. Dia kalau nak dengar, dia kena letak mic ni. Remote di luar, lembut di dalam. Okey, kita akan potong serong lah. So maksud kalau dia orang belajar secara profesional, dia orang belajar semua teknik cutting ni kan? Betul. Itu namanya belajar secara profesional, bukan jenis ambil parang ketuk macam tu, tak. Itu belajar dekat kedai mamak. Betul. So ini belajar secara profesional. Anda keluar, anda akan jadi chef. Okey. Anda belajar jadi chef. Maksud anda akan belajar secara penggunaan pisau. Anda kena tahu pisau jenis apa, cutting jenis apa. Itu namanya belajar sebenarnya. Okey. So, dia depan kamera jadi kekok pula. Depan kamera nervous. Tak apa. Perlahan Ini malam tadi saya makan, ini paling tidak pun RM35. RM35 confirm dalam tangan ni. Okey, dah cantik dah. So finishing dia cheese. Ini cheese cheese jenis? Parmesan cheese. Okey. Biasa untuk pasta memang sesuai untuk kita pakai parmesan cheese saja. Okey. Kalau nak guna lain, tak boleh lah. Nak guna lain pun ikut selera masing-masing. Ini kita kat sini belajar asas apa yang sepatutnya kita pakai lah. Okey. Taburkan so, atas saya. Taburkan saja.
Nak macam ni pun boleh juga. Okey. Nak cuba? Tak apa, tangan saya kotor ni. Betul juga. Okey, dah. terhasil lah. Terhasil lah. Menu. Apa nama menu ni cikgu tadi? Creamy Chicken Alfredo. Creamy Chicken Alfredo. Daripada Cikgu Giap Mara Muar. Terima kasih sangat-sangat Cikgu kerana hari ini sudi kongsikan resepi spaghetti ni dengan kita punya followers. Okay, so inilah Giat Mara, inilah suasana, inilah real situation. Anda akan belajar dalam keadaan yang macam ni. So maksud siapa-siapa yang berminat nak belajar khusus masakan di Giat Mara, sekarang ni saya ada di Giap Mara Muar. Anda boleh buat pendaftaran sekarang sebab untuk sesi kali ni memang dah tutup, tapi anda boleh untuk buat sesi Januari 2023. Boleh isi borang terus macam ni. Cikgu, ada sepatah dua kata cikgu nak sampaikan dengan kita punya ni. Okey, kepada semua penonton, okey, jangan lupa try menu saya hari ni, sangat mudah, barang memang ada kat dapur. Okey, mana-mana yang berminat tolong datang ke Giap Mara, jangan malu, jangan segan, jangan nak tunggu kawan apa semua, isilah borang ke Giap Mara. Jom kita sama-sama membina kita punya skill di Giap Mara Muar. Itu akhir kata daripada Cikgu Ikin. Terima kasih sangat-sangat. Okey, terima kasih semua. Bye-bye semua. Saya nak pergi ke satu lagi kursus yang ada dekat dalam Giap Mara Muar ni, iaitu kursus apa tu? French pastry. French pastry. Sah sebut sebab apa dia masakan orang Perancis. Okey, jom. Okey. So, terima kasih semua. Jom kita masuk kat sini. Assalamualaikum. Okey, dia bersebelahan. Okey, bengkel khusus pembuatan pastry Perancis. Mbak. Okey. Okey, bermasuk dekat sini biarlah cikgu dia yang terangkan apa yang bakal diorang pelajari dan macam mana syarat dia ni. Assalamualaikum cikgu. Okey, lepas tu panggil kawan-kawan awak. Ni cikgu dia ni. Ni. Mana sekejap kita minta kita punya mic. Gini man. Saya terkayam ayam. Kita minta je ni. Okey, ni cikgu dia. Kejap kita pasang kita muat. Bau pun dah sedap ni cikgu. Kita jengah tengok dalam oven ada apa tu bro. Kita tengok dalam. Jatuh. Tak masuk betul. Okey, alright. Jom. Kita bersama Cikgu Ali Arif. Arif. Cikgu Arif. Cikgu Arif. Cikgu yang bertanggungjawab berkongsi ilmu dengan anak bangsa kita, pelatih-pelatih yang ni. So, apa nama kursus ni cikgu? Okey, kita namanya kursus lanjutan. Kursus lanjutan. Pengurusan French pastry. Okey, so bila cikgu sebut je kursus lanjutan, bermaksud kursus ni kena ada syarat dia ni. Ya betul. Sebab dia lanjutan, bermaksud dia mesti ada asas baru boleh masuk sini. Ya betul. Betul. So maksudnya lanjutan ni daripada kursus apa tu? Daripada kursus masakan depan musaji. Maksudnya lepas diorang belajar dekat tempat saya pergi tadi, betul. Diorang baru boleh masuk ke sini. Betul. Itu yang dipanggil kursus lanjutan. Okey, dalam kursus lanjutan ni apa yang diorang akan pelajari? Belakang cahaya. Okey, cantik Okey. Apa yang diorang bakal pelajari? Kalau kita ambil sekali, kita tengok. Baik, ambil gambar okey. So pada French pastry maksudnya kita belajar lebih kepada pastry produk, kepada Perancis punya produk lah. Roti. Yes, roti. Kita ada belajar churros, kita ada belajar coklat, kita ada belajar meringue. Dan sebab duit kursus lanjutan 3 bulan. 3 bulan saja. Okey. Maksudnya diorang dah habis 6 bulan kat sana, diorang terus sambung kat sini selama 3 bulan. Ya, betul, 3 so diorang akan dapat sijil tambahan ke ataupun sijil yang macam diorang dah dapat saja level 2 dengan sijil profesional Giap Mara? Sijil sama macam diorang. Maksudnya diorang akan dapat sekali lagi. Sekali lagi lah. Maksud 3 bulan tu diorang akan dapat lagi sijil profesional Giap Mara untuk kursus lanjutan. Lepas tu SKM dapat juga. Dapat juga level 2 juga. Level 2. Okey. Ni cikgu tengah bakar apa ni? Okey, sekarang ni kami tengah buat produk, salah satu produk daripada modul roti lah. Okey, focaccia bread. Masih dalam proses membakar. Berapa lama lagi ni? Dalam 10 minit lagi. Kalau kita buka juga? Boleh. Kita tengok juga. Saya jenis gelojo tak sabar ni. Okey, boleh? Boleh. Tengok ni. Wow. Macam ambil masa lagi lah. Ini macam pizza je cikgu? Ya, dia lebih kurang macam roti pizza lah. Lebih kurang macam roti pizza. Cuma dia tak ada inti macam pizza apa semata tu lah. Just kita letak herba je lah. Ataupun sayuran. Itu saja. So kiranya dia roti yang berperisa. Makan macam tu pun sedap. Okey. So syarat dia mesti kena masuk dekat sana dulu 6 bulan. So kat sini maksudnya ini kursus lanjutan, memang tak ada kursus jangka masa pendek yang anda boleh terus cross pergi sini. Boleh ke tak ada? Maksudnya kursus jangka masa pendek. Contoh orang luar datang nak belajar 2-3 hari tak boleh kan? Tak boleh. Mesti kena ada juga sijil Giap Mara macam tu. Okey, walaupun tadi saya cakap kursus lanjutan,
bukan semestinya Giat Mara Muar. Betul tak? Betul. Bermaksud kalau anda pergi belajar dekat Giat Mara Pahang ke, Giat Mara Perak ke, Penang ke, Sabah Sarawak ke, so anda nak masuk kursus lanjutan, boleh. Sebab kursus lanjutan ni saya dimaklumkan tak banyak dekat seluruh Malaysia. Betul? Betul. Hanya ada Giat Mara terpilih bersama dengan cikgu yang pakar saja yang boleh buat ni. Okey cikgu, ada apa-apa info tambahan yang cikgu nak sharekan untuk ni? Untuk kursus yang cikgu ni lah, ada info-info tambahan ke yang saya terlepas ke apa ke semua? Okey, baik. Cuma setakat ni yang mana yang diberitahu sebelum ni, maknanya nak ambil kursus jangka pendek atau lanjutan ni pula dia ambil untuk masakan dan pusat dulu lah. So lepas dia ambil untuk subjek masakan dan pusat and then baru apply untuk ni lah. Sama lah macam tadi. Okey. Alah, lama tak apa nak rasa nak tengok ni. Tapi nanti saya repeat balik, saya datang balik sini. Boleh. Nanti kita buat video pendek, kita buat reel, kita makan roti ni tu. Boleh ke? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh Boleh. So maksudnya diorang ni, pelatih-pelatih cikgu ni, diorang belajar, lepas diorang belajar ni banyak-banyak ni diorang buat apa sekali ni? Biasanya kita makan kepada makan biasa, dan kita pada masa yang sama macam Giat Mara lebih galakkan mereka untuk usahawan. So maksudnya kita maybe akan buat produk lebih, dan kita akan jual ke luar. Okey. Maksudnya ni nanti lepas diorang buat ni, diorang buat packaging. Lepas tu diorang jual. So jual. Maksudnya kursus lanjutan ni dia lebih untuk melahirkan usahawan lah. Macam dia tu. Bukan lanjutannya, masa banyaknya pada kursus Giat Mara ni lah. Macam masakan pusat haji dan juga untuk French pastry ni. Lebih kepada maksud dia ialah produk ni boleh dijual. So kita akan galakkan dia untuk rasa macam mana hasil jualan mereka ke masyarakat sekitar lah. Okey. So kalau orang luar nak datang beli, tak ada lah. Tengok pada waktu dia lah. Tengok pada waktu. So senang cakap macam ni lah. Kalau salah betul kan Siapa-siapa nak rasa masakan cikgu kan, cikgu Giat Mara ni, anda follow rapat-rapat Facebook Giat Mara Muar. Betul. So nanti cikgu dah siap masak, cikgu post kat dalam Facebook dia. So kalau dia kata ada jualan, datanglah kat sini untuk beli ataupun untuk rasa masakan Perancis ni, roti Perancis ni. Okey. Alright. So kecewa saya cikgu. Kat depan tadi saya dah terliur-terliur dah. Dekat sini bau roti kalau bakar. Siapa pernah masuk kedai bakery, kedai apa semua kan, dia punya bau roti bakar dia tu memang. Saya datang balik cikgu. Cikgu ada apa-apa tak ada? Okey semua. Okey, so itulah kursus lanjutan. Kursus lanjutan ni tak lama, hanya 3 bulan saja. Syarat untuk masuk adalah anda mestilah masuk dulu kursus masakan. Tak semestinya di Giat Mara Muar. Seluruh Giat Mara, mana-mana kursus masakan anda dah masuk, betul anda boleh masuk kursus lanjutan. Kalau saya tanya satu soalan lagi boleh ke? Boleh. Kalau diorang tak masuk Giat Mara, diorang belajar kursus masakan ni dekat pusat latihan lain. Okey. Lepas tu diorang nak masuk kursus lanjutan sini, boleh ke? Boleh. Boleh juga. Maksudnya tak semestinya diorang kena masuk Giat Mara juga. Pada saya tak silapnya, maaf kalau saya silap, tapi pada saya kalau boleh daripada Giat Mara tu lah. Sebab kita nak ada asas dia tu supaya tak lari. Okey, alright. Terima kasih sangat-sangat cikgu. Nanti saya datang balik cikgu sebab saya nak pergi satu lagi kursus di Giat Mara Muar ni adalah kursus apa? FND, kursus fashion and dressmaking ataupun dia panggil kursus jahitan pakaian wanita. Betul? Okey cikgu, terima kasih cikgu. Nanti saya repeat balik cikgu roti cikgu. Boleh. Okey, terima kasih semua. Bye-bye semua. Okey, jom kita pergi ke satu lagi kursus. Cuma okey, saya dimaklumkan saya dimaklumkan khusus jahitan pakaian wanita tu dia tak ada dekat building yang sama, dia tak ada dekat bangunan yang sama, dia ada dekat satu lagi bangunan yang berbeza. Cuma jarak antara bangunan sini ke bangunan yang kedua tu hanyalah lebih kurang dalam 1 minit. Tapi kalau anda nak belajar jahitan, anda kena datang sini untuk pendaftaran isi borang semua sekali. Nampak tak meriah student dekat Giat Mara Muar ni. Okey. So, kita bersama, mic tadi pada cikgu Okey. Kita bersama pengurus Giat Mara Muar. Okey, puan, Rock. Nak pegang boleh, nak tu pun boleh. Okey, puan, siapa nama puan? Okey, nama saya Nur Hamizah binti Amran. Okey. Pengurus Giat Mara Muar. Ya, betul. Giat Mara Muar ni biar puan sekali lagi lah yang beritahu. Ada berapa kursus yang ditawarkan kat sini? Okey, kat sini kita ada kursus ditawarkan iaitu 3 lah. 3? Yang ni masakan.
Lepas tu specialized pastry. Okey. Dengan yang last tu F&D jahitan. Khusus jahitan pakaian wanita. Okey macam ni. Kalau pun bawa saya pergi ke kursus jahitan pakaian wanita tu boleh? Boleh. Okey, jom. Kita pergi ke kursus pakaian wanita. Okey, jom. Okey, cikgu, terima kasih cikgu. Okey. 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 Nanti saya datang balik cikgu, saya repeat cikgu. Boleh. Okey. Jom kita pergi ke satu lagi kursus yang ditawarkan di Giat Mara Muar ni, iaitu kursus jahitan pakaian wanita bersama dengan pengurus Giat Mara Muar ni. Okey, jom. Boleh, jom. Okey, jom. Kita naik kereta ya. Baik. Okey, jom. Alhamdulillah. Okey, tak jauh kan? Assalamualaikum. Tak jauh. Tak Jangan. Okey. Boleh, bro. Boleh kamera? Clear? Okey, jom. Kita pergi ke Giat Mara bahagian kursus jahitan pakaian wanita. So jarak dia tak jauh kalau kita nak wang Giat Mara Muar ni, yang ni adalah rumah kedai. Dia Giat Mara Muar ni dekat jalan apa ni? Ini panggil jalan Sarang Buaya. Sarang Buaya. Okey, Sarang Buaya. Lepas tu kita dah masuk ke Parit Jawa lah yang tu. Oh. Jalan Parit Jawa. Jalan Parit Sungai Balang lagi lah. Okey. So bro, ambil depan sini, gambar Giat Mara sini. Okey, ni gambar Giat Mara dia. So kalau kita tengok jalan depan tu, okey, tak jauh. Jalan depan tu ada satu jambatan. So kalau kita daripada Batu Pahat nak ke Muar, so sempang ni ada sebelah kiri. Nampak tak ada satu buaya tu? Kan? Itu buaya sampan. Okey, so kita akan nampak dekat sini ada satu jambatan. Sarang Buaya. Okey, Sarang Buaya dia panggil ni. Okey. Sarang Buaya. So nampak tak ada jeti nelayan dekat situ apa semua. Okey, dia dekat sebelah dia ni. Sebab bangunan ni saya dimaklumkan ini adalah bangunan persendirian. Okey. So kita masuk sempang sini. Okey, kita akan nampak kita masuk kat kawasan sini. Ini adalah Giat Mara Muar juga. Ni cawangan dia untuk kursus jahitan pakaian wanita macam tu. Okey. Jom. Okey, dekat sini, saya dimaklumkan lah, tak apalah, nanti kita biarkan biar cikgu dia sendiri yang terangkan macam mana cara nak masuk Giat Mara Muar ni. Sebab saya dimaklumkan untuk kursus jahitan pakaian ni masih lagi ada kekosongan, tapi kita jumpa dulu cikgu dia. Buka pintu kita. Okey, jom. Okey, jom. Kita pergi ke kursus jahitan pakaian wanita bersama dengan pengurus dia. Okey. Jom. Biar tuan rumah bawa kita masuk kat sini. Okey. Boleh cepat masuk lah. Kalau sini Giat Mara persendirian lah. Kita sini Okey. F&D saja. Okey, jom kita masuk kat sini. Sini. Masuk dah. Assalamualaikum. Okey. Jom, kita dah sampai dah. Kalau nampak kita masuk je kat sini kan. Kita dah nampak dah pakaian-pakaian yang dia buat. Ini yang bakal dorang ataupun bakal pelatih-pelatih pelajari, iaitu belajar jahit-jahit. Saya pun tak tahu apa nama baju-baju ni. Nanti kita minta lah cikgu yang mengajar ni, jahit pakaian ni, apa-apa semua ni. So secara mudah fahamnya, bila kita cakap dia belajar menjahit, inilah yang bakal anda pelajari. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgunya mana? Ada cikgu. Cikgu. Dia tengah buat apa ni? Pola tu bermaksud saya pula jadi cikgu hari ni. Boleh? Boleh Boleh. Okey. Cikgu. Jom. Kita santai-santai kat sini cikgu. Boleh ke Ya, boleh. Okey. So sekarang ni mereka ni pelatih-pelatih cikgu ni sekarang tengah buat apa cikgu? Sekarang dia tengah buat pola kebaya. Pola kebaya. Bermaksud proses untuk belajar menjahit ni, diorang bukan setakat potong, cantum, jahit lah. Bermaksud asas sebelum nak belajar menjahit ni, diorang kena lukis dulu, lakar dulu. Okey. So nama sebenar kursus jahitan ni apa cikgu? Khusus fashion and dressmaking. Kursus fashion and dressmaking. Bahasa nak kasih faham dia adalah kursus jahitan pakaian wanita. Ke salah? Okey. So, boleh ke cikgu saya gunakan bahasa macam tu? Sebab dia kat sini, kursus ni hanya untuk jahitan pakaian wanita saja kan? Dia tak ada pakaian lelaki. Betul tak? Sebab itulah saya cakap kursus jahitan pakaian wanita. Kalau salah tu betulkan dah. Okey cikgu. Berapa lama kursus ni dia orang ambil masa? Khusus ni selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Minta maaf cikgu, saya lupa nak tanya nama cikgu. Cikgu nama? Saya nama Cikgu Ju. Cikgu Ju. Nama glamour Cikgu Ju. Nama cikgu nama dekat TikTok?
Tak ada. Akaun TikTok tak ada eh? Tak ada. Jadi gurau-gurau je cikgu tahu. Jangan stres-stres sangat cikgu. Okey, Cikgu Ju. Kursus kat sini selama 6 bulan. Diorang keluar nanti, diorang akan dapat sijil profesional Giat Mara. Ya, betul. Lagi? Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2. Oh, maksud diorang keluar akan terus dapat Kemahiran Malaysia tahap 2. So, diorang akan dapat 2 sijil lah. Sijil profesional Giat Mara dan juga sijil SKM level 2. Semua tu akan ambil masa 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan tu pula cikgu, ini salah satu modul yang diorang akan pelajari. Pola. Okey, lagi tu apa yang lagi diorang akan pelajari? Antara modul lain macam modul blouse. Diorang akan belajar buat blouse. Lagi? Kurung moden. Kurung moden. Jaket. T-shirt muslimah. Gaun kanak-kanak. Uniform apa semua macam tu. Itu dalam tempoh 6 bulan tu lah. So, banyak juga diorang nak kena belajar tu. Tapi insyaAllah boleh ke? InsyaAllah boleh. Okey. So, kat sini ada tak cikgu macam kursus jaga masa pendek ke? Ada macam orang luar nak terima tempahan ke? Kalau nak raya ni nak buat jahit baju dekat sini ke? Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Maksudnya kalau boleh tu terus datang ke sini ke datang ke dekat pejabat dulu? Terus dia datang sini. Terus dia datang ke sini. Terus datang sini. Untuk siapa-siapa nak buat tempahan? Ya, boleh. Maksudnya siapa nak buat baju Melayu, nak buat baju korporat, uniform apa semua boleh eh? Okey, anda sangat-sangat beruntung sebab hari ni cikgu Giat Mara Muar ni, okey, dia offer sesiapa yang nak buat tempahan baju, okey, tapi ikut masa lah, okey, bukan macam dekat butik yang anda boleh arah-arah nak esok siap, lusa siap, bergantung pada cikgu punya masa. Okey, sebab yang buat ni adalah lepasan pelatih yang dia ada masuk satu program kita panggil TRIC. Dia lebih kurang macam program incubator, lebih kurang maksudnya macam ni, pelatih macam ni dah habis tamat belajar, lepas tu diorang nak sambung nak jadi usahawan. Okay, so jadi Giat Mara akan ambil pelatih ni, dia akan didik dan pelatih tu lah yang akan buat. So dia bukan pelatih fresh tetapi adalah pelatih yang dah tamat pengajian dan dia orang akan duduk dekat dalam Giat Mara ni fokus untuk ambil kerja-kerja yang macam tu. So siapa-siapa nak buat baju boleh terus datang ke sini. Itu yang pertama lah. Yang kedua, yang saya dimaklumkan juga oleh Giat Mara pun ada juga program kursus jangka masa pendek. Kursus jangka masa pendek ni bermaksud kalau anda berhajat nak belajar jahit pakaian, maksudnya nak belajar jahit baju kebaya. So syarat dia anda kena ada satu kumpulan. Okey, macam dekat sini syarat dia kumpulan dia adalah 10 orang. Anda duduk satu kampung, musyarat dekat kampung kan dengan ketua kampung, cakap kita nak 10 orang. Kumpul, datang Giat Mara, daftar untuk belajar satu modul. Bermaksud tak perlulah belajar ambil masa selama 6 bulan. Betul? So maksudnya datang belajar 2-3 hari untuk satu modul macam tu. Okey, cikgu tak nak bawa saya jalan-jalan ke cikgu? Pegang je tak apa. Okey, boleh cikgu bawa saya jalan-jalan dekat dalam bengkel dia. Sini dekat section bahagian untuk buat pola dan potong kain. Betul. Betul ke? Ya, Saya betul. tengok tu macam tu lah dia punya layout dia. Yang sebelah ni nampak macam meriah je, dia banyak mesin-mesin dia ni. Ini lebih kepada praktikal lah untuk dalam proses menjahit. Saya boleh masuk ke? Boleh. Boleh Okey, jom. Ya, kita masuk dekat sini sekejap. Samping tu kat sini pun ada bunga juga. So saya tengok kat sini semua bunga je, kumbang tak boleh masuk ke cikgu? Boleh, tak boleh. ada masalah. Bermaksud lelaki pun boleh masuk lah kursus ni eh. Cuma kat sini tak ada peserta lelaki, tapi siapa-siapa lelaki nak masuk juga boleh masuk. Dan saya untuk kursus jahitan ni masih lagi ada kekosongan ke cikgu? InsyaAllah untuk sesi ni ada lagi. Untuk kursus ni masih lagi ada, cuma tarikh tutup dia 15 hari bulan, sebelum 15 hari bulan. sebelum 15 hari bulan 8 ni. So siapa-siapa yang berminat nak belajar jahitan boleh daftar sebelum 15 hari bulan ni. Tapi untuk kursus jahitan saja untuk kursus masakan dengan kursus pastry jadi memang dah tutup, dah penuh dah dia punya student dia. Kalau nampak tadi penuh kat sana kan. Selain daripada menjahit, pola, melukis, apa lagi modul yang diorang akan pelajari cikgu? Selenggara mesin? Selenggara mesin juga termasuk. Termasuk dalam kita punya modul. So mesin apa yang selalu diorang gunakan kat sini cikgu? Ini mesin apa cikgu? Ini mesin jahit lurus. Ini mesin jahit lurus. Bermaksud diorang belajar cara mengguna. Lepas tu diorang juga belajar cara nak maintain. Ya, betul. Servis tukar minyak. Betul. Macam tu apa semua. Okey, jahit lurus. Lagi apa lagi? Di depan sana mesin jahit tepi. Di mana? Depan sini. Oh ni. Ni mesin jahit tepi. Ada 2. Okey, yang tu macam tekan-tekan tu benda apa tu? Ini press. Ini Press tu untuk untuk? proses kita masa buat jaket.
Oh, nak bikin line. Nak bagi lekatkan lapik. Oh, okey. So, press, mesin jahit tepi, lagi apa mesin lagi yang diorang pelajari lagi? Mesin jahit Butang. untuk interlock, untuk klem bawah baju. Yang macam ni. Oh, maksudnya macam ni lah. Okey. So, sebenarnya Mesin jahit butang. mana mesin jahit butang? Saya nak tengok. So, Giat Mara ni, kalau kita tengok dekat sini Giat Mara ni lengkap tau. Lengkap tu bermaksud complete dia punya tool ataupun bahan-bahan belajar ni. Tak apa cikgu. Kalau tak boleh lalu tak apa cikgu. So yang itu mesin jahit butang. Okey, so bermaksud dekat sini anda bukan sekekat belajar menjahit, anda belajar secara keseluruhan sebenarnya dekat sini. Boleh? Jom cikgu. Clear lah, sangat-sangat lah. Kursus jahitan ni sebenarnya kat Johor ni, kursus jahitan kursus yang paling banyak sekali. Okey, so kalau dapat cikgu duduk sebelah pengurus. Okey. So, saya dah berkunjung, saya dah melawat habis Giat Mara Muar ni hari ni. Okey. So, ada sepatah dua kata daripada pengurus nak terangkan Giat Mara Muar ni lagi ke, nak jemput semua yang siapa-siapa nak belajar ke atau syarat-syarat nak masuk ni. Okey. Saya nak menjemputlah kepada semua, joinlah Giat Mara. Kita sini ada masakan, pastry dengan jahitan. Jadi skill SKM ni tak semua orang dapat. Betul. Jadi once dapat skill ni, dapat CJ professional dengan CJ SKM, insya-Allah awak nak mohon apply pinjaman Mara ke, betul, bantuan Giat Mara ke, betul, senang. Betul. Dan itu adalah satu key, salah satu bonus untuk diorang nak buat bisnes usahawan. Betul. Saya setuju sangat-sangat dari apa yang pengurus Giat Mara Muar ni cakap. Sebab apa tahu? Sebab saya pun lalui proses yang sama. Kalau saya nak tambah sedikit boleh? Boleh. Okey. Saya boleh bagi tahu apa tahu? Giat Mara adalah langkah pertama untuk anda pergi ke mana-mana. Contoh sebagai contoh. Kalau anda nak masuk kursus yang macam nak ambil kursus yang perlukan kelayakan yang tinggi. Contoh anda nak masuk kursus yang perlukan ada SPM mesti kredit. SPM tu mesti ada apa cakap, ada bahasa Inggeris lulus ke apa ke semua kan. Tapi kalau anda masuk Giat Mara, anda tak perlukan semua tu. Anda hanya perlukan syarat 16 tahun. Betul. Boleh membaca, menulis dan juga mengira. Betul. Tambah satu lagi, minat. Lepas dah masuk Giat Mara, contoh macam saya saya habis PMR, saya terus masuk Giat Mara. Lepas tu saya terus ambil SKM level 2. Lepas habis SKM level 2, saya masuk pertandingan kemahiran. Saya menang pula jadi tangan emas. So, saya di offer pula jadi tenaga pengajar Giat Mara. Mana datang logiknya jadi cikgu tak ada SPM? Betul tak? Tapi itulah Giat Mara. Bermaksud, kalau anda masuk Giat Mara, anda gunakan langkah pertama, lepas tu anda upgrade ilmu tu. Nanti dah habis level 2, contoh macam sini. Dah habis level 2, boleh masuk level 3 kan? Level 3. Dah habis level 2, dah terus boleh masuk level 3. Dekat Johor ada dua kursus, ada 2 Giat Mara untuk level 3. Satu di Pasir Gudang, satu lagi di Pontian. Betul tak? Betul. So, gunakan Giat Mara untuk langkah pertama. Kalau anda rasa anda ada ketinggalan dari segi akademik ke apa ke semua, datang je sebab Giat Mara tak pandang itu. Giat Mara pandang anda minat ataupun tidak. Dah minat, dah datang sini, lepas tu nak sambung lagi belajar, nak sambung sampai level berapa pun Giat Mara ada. Betul. Kalau salah, betulkan. Betul. Betul lah? Alright, terima kasih sangat-sangat. So, itulah akhir kata daripada saya. Sebelum Puan ada apa-apa lagi nak cakap? Akhir kata. Tak ada, cuma saya cakap join lah. Rugi tak join kan? Rugi sangat, betul. Okay. So, akhir kata daripada saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ju dan juga pengurus Giat Mara Muar kerana sudi terima lawatan kita. Okey, terima kita punya kunjungan dan layan kita pun bagus, baik apa semua. Kita ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Jangan serik. Nanti kalau lain kali saya datang lagi boleh kan? Boleh, insyaAllah datang. Saya lalu dia alu. Okey, insyaAllah terima kasih sangat-sangat. Okey, kalau dah tak ada apa-apa lagi, kita akhiri kita punya live video untuk kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita bye-bye semua. Okey, terima kasih.